أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 18. Muka surat 18, baris yang ke-11 daripada bawah. Muka surat 18, baris yang ke-9, baris ke-11 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sayugir wayam bagi dan sayugir. Sayugir ni seeloknya, sepatutnya. Tak, sayugir. Dia sayugir ni bahasa kita standard dah tak, sayugir tu. Tapi bunyi macam klasik sikit tak, sayugir. Sepatutnya, seeloknya. Bagi tiap-tiap seseorang. Bagi tiap-tiap seseorang ni, seseorang yang mukallaf, yang baligh serta berakal, mengetahuikan segala anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui segala anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengetahui segala anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sayugia juga mengetahui dia punya tertib dia. Pada tertib anak yang pertama, anak yang kedua, sampailah anak yang bongsu sekali. Ini mengetahui yang pertama segala anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, serta mengetahui dia punya tertib susunan dia. Sayugir. Yang terdahulu ayat berbunyi dan wajib i'tiqad. Tu dahulu-dahulunya. Dan wajib i'tiqad. Tapi di sini dimulai dengan dan sayugia je. Dan sayugia ni apa hukum dia? Dan sebelum ni ayat kita dan wajib i'tiqad. Cerita bab wajib. Cerita wajib i'tiqad. Di sini tak sebut ni, dia hanya sebut sayugia. Sayugia ni terbenar wajib dan terbenar sunat. Sayugia ni. Jadi sini khilaf ulama. Ada menyatakan mengetahui segala anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan satu laginya mengetahui dia punya tertib susunan dia tu. Ada setengah mengatakan wajib, ada setengah mengatakan sunat. Tu sayugia. Dak sebelum ni ayat kita cerita dan wajib. Wajib ni.
Wajib di sini wajib i'tiqad ni pegangan. Wajib. Sini dak ni. Dan sayugia. Itu kata dan wajib bagi tiap-tiap seseorang mengetahuikan segala anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu tak sebut wajib, sebut sayugia. Sebab ulama berbeza pandangan. Mengetahui anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam sama juga mengetahui bilangan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib ke sunat? Ulama berbeza pandangan. Adapun mengetahui terdahulunya silsilah Nabi. Ni tok nenek Nabi. Ni tok nenek Nabi tu. Tu wajib. Mengetahui nama ayah Nabi dan tok nenek sebelah ayah. Mengetahui nama ayah kepada ibu Nabi Aminah dan tok nenek Aminah, tu wajib. Tu bicara dah terdahulunya. Tu mengetahui hak lapis atas. Ini mengetahui hak lapis bawah ni pula ni. Anak-anak dan isteri, hak lapis bawah pula ni. Hak lapis atas wajib mengetahui. Hak lapis bawah ni anak-anak pula ni, wajib tak mengetahui. Ni sayugia. Seeloknya bagi setiap seseorang. Seseorang di sini seseorang yang mukallaf lah. Orang yang baligh serta berakal. Dan apabila sayugia sepatutnya bagi orang yang baligh serta berakal ni mengetahui, maka sayugialah juga kepada ibu bapa ajar kepada anak-anak sebelum mereka balik. Ada ni? Dia yang wajib kita i'tiqad, wajib kita ajar pada anak-anak kita sebelum balik. Yang wajib kita mengetahui hukum hakam fiqh, taharah, sembahyang puasa, wajib kita mengajar anak kita sebelum balik. Yang wajib atas kita mengetahui belajar ilmu fardhu ain tasawuf, sekurang-kurangnya 10 sifat mazmumah dalam kitab Panau Bagi Hati, 10 sifat mahmudah dalam kitab Panau Bagi Hati. Maka wajib atas ibu bapa ajar ilmu yang sama sebelum anak masuk mabaligh. Ada kena ingat gitu ni. Kita wajib tak belajar ni. Kita wajib ni fardhu ain ni kena belajar ni. Kena ingat. Ilmu ni juga wajib kita ajar pada anak kita sebelum anak kita balik. Sebelum anak kita balik, masa tu kita pun tak peduli bab ilmu lagi. Kemudian alhamdulillah terbuka hati nak belajar ilmu agama. Baru tahu banyaknya lah ilmu-ilmu yang wajib fardu ain kita mengetahui, kita tak tahu. Berdosa besar kita selama ni. Kita bertaubah dengan Allah, kita melengkapkan rukun taubah dengan bahawa kita sekarang ni kita mengekali belajar fardu ain. Dan kita azam pula di hati di masa akan datang kita tak akan tinggal lagi belajar fardu ain. Itu rukun taubah bagian kita. Tapi sekarang ni anak kita sudah hidup sendiri. Tadi wajib ajar kepada anak belum baligh. Sekarang ni anak kita sudah hidup sendiri. Duduk jauh-jauh daripada kita, bukan duduk di tempat kita dah, duduk Kuala Lumpur contohnya. Maka kita kena beritahu pada mereka, suruh mereka belajar. Itu kewajipan atas kita, suruh makruf, cegah mungkar. Kemudian macam mana kita dah ajar sebelum mereka balik? Kita bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita cuai dalam menunaikan tanggungjawab. Ajar ilmu fardu ain sebelum mereka balik. Kita cuailah nak ajar macam mana, kita sendiri pun jahil. Kita sendiri pun tak tahu. Bertaubah dengan Allah. Yang pertama kerana kita tu jahil, berdosa besar. Yang kedua kita bertaubah dengan Allah pula kerana kita tidak menunaikan tanggungjawab. Ada ni. Kena mati gitu molek. Wajib atas kita mengetahui fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Wajib kita ajar anak kita sebelum mereka balik. Ni dah ni. Ni sayugia. Sepatutnya kita ni kena tahu anak Nabi ni. Sayugia juga kita ajar anak kita
Anak Nabi berapa orang, isteri Nabi berapa orang. Sekarang cukup mudah. Sebab apa? Ada poster. Sekarang ni boleh beli kedai buku je. Kedai buku ada belaka dah. Tok nenek Nabi ada kedai buku. Ada belaka. Rasul 25 ada dia punya Rasul 25. Kemudian anak Nabi ada belaka. Isteri Nabi ada belaka. Beli tu je. Tepek dinding, suruh dia tengok, suruh dia baca. Kita tanya pula lain kali. Tanya lain kali. Anak Nabi yang salam, berapa orang? Kemudian kita tanya dia, suruh dia jawab mengikut susunan. Jangan jawab ikut hok mana ingat, bukan. Hok mana ingat tu satu, jawab ikut susunan. Ikut tertib dia. Sayugia atas kita. Kalau atas pandang kata wajib, kita mengetahui, wajib kita ajar. Atas pandang kata, tak wajib, tu sunat je. Sunat kita pastikan anak kita belajar. Ni kita ni. Kalau kita belajar betul-betul ilmu fardu ain, tak bengah lah kita. Faham tak? Semua ilmu fardu ain ni, atas kita belaka. Kalau kata molek, alhamdulillah, atas kita. Kalau salah, tak ada Allah. Kita juga sakitnya. Bertaubat. Allah Ta'ala maha pengampun. Jadi, belajar ilmu fardu ain ni, belajar ilmu suluh kita. Bukan suluh orang. Bukan suluh orang. Suluh diri kita. Kemudian kita nak menyampaikan, nak menasihati. Itu satu peringkat lain pula. Biar kita jelas molek dulu. Kita nak menyampaikan, nak dakwah kena jelas molek. Kita pun tak tahu ke mana hala lagi. Kita nak bawa orang dah. Kena-kena salah kita turut. Salah kita berdosa dah. Kita ajak orang pula salah. Berdosa berlapis pula kitanya. Biar sahih molek dulu. Faham tak ni? Biar sahih molek dulu. Biar jelas molek dulu. Kita menyampaikan. Tapi nak cerita, ini ilmu berkait dengan kita. Fardu ain tauhid pun kita. Fardu ain fiqh pun kita. Fardu ain tasawuf pun atas kita. Lepas tu kita pula, kita tidak tunaikan tanggungjawab kepada anak-anak kita. Atas kita juga. Sekarang ni kita kena nasihat anak kita belajar fardu ain. Atas kita juga. Bukan kita buat seorang je. Ni. Sebab apa? Kita akan dipertanggungjawabkan di masyar. Anak takut ni. Masyar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ni ada tanggungjawab. Kita penggembala. Kita akan dipersoal oleh Allah. Apa kau bagi tanggungjawab kita? Suami, isteri tanggungjawab dia. Anak, mak ayah tanggungjawab dia. Dia bab ilmu agama bukan atas ayah. Ayah dan ibu. Hak atas ayah ni nafkah. Nafkah atas ayah. Adapun suruh makruf cegah mungkar, adapun ajar ilmu agama atas kedua-dua, ayah dan ibu. Ada ni. Bukan kata anak tak belajar, ayah mung lah kena. Ayah mung. Dah mung? Dia kata ayah mung lah kena. Hak cakap tu siapa? Mung tu siapa pula? Dia kata anak tak belajar, ayah mung kena. Hak cakap tu siapa? Mung lah pula kena juga. Sebab apa? Mung bini ayah mung. Kebelik ayah. Mung tu bini ayah mung. Bini ayah mung kena juga lah. Pening kita dengar tu. Mana apa tu? Mak kena juga dalam bab ilmu. Dalam bab suruh makruf juga mungkar. Ada ni. Contoh-contoh lah. Mak ada, ayah ada. Contoh. Pastikan anak solat. Fardu kifayah atas ayah. Fardu kifayah atas mak. Ayah suruh dah anak semayang. Mak lepas. Mak suruh anak semayang. Ayah lepas. Fardu kifayah dia panggil. Tapi kalau masa tu ayah tak ada. Ayah pak kerja. Ayah dia pak kerja. Maka untuk zuhur asar fardu ain atas mak. Pastikan anak tu semayang. Ada ni. Maghrib isyak ayah di rumah dah. Fardu kifayah atas mak, fardu kifayah atas ayah. Pastikan anak semayang maghrib isyak. Sebab ada dua tu. Tapi kalau zuhur asar, ghaliknya ayah tak ada. Ghaliknya
ayah tak ada, mak je ada. Fardu ain atas mak. Ni bab perkara agama. Bab nafkah barulah atas ayah. Tapi hak lelaki beratlah sebab isteri tu tengok atas dia. Jadi isteri nak ajak anak, isteri tu diajak oleh ayah. Lepas tu macam mana? Sama-sama belajar. Sama-sama belajar lah. Kita belajar nak pandai satu dah. Pandai nak cerita satu pula. Pandai, alhamdulillah. Belajar semua dah. Ulang-ulang semua dah. Fardu ain tauhid, pekoh tasawuf, alhamdulillah. Nak ajar. Ajar bab lain pula. Pandai sangat. Tapi nak cerita, tak pandai. Cerita tak pandai, cerita hak anak tak pandai, lagi tak pandai anak. Pening anak kawan tu. Cerita tak pandai. Sama-sama belajarlah. Ini itulah. Hak wajib atas ibu bapa mengetahui fardu ain, maka wajib ibu bapa ajar ilmu yang sama kepada anak-anak sebelum balik. Ini sayugianya ni. Padang muktamad sunat je, tak wajib. Sayugia bagi tiap-tiap seseorang ni yang mukallaf. Sawiga juga atas mak ayah kena jawab sama ni. Mengetahuikan segala anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 7 orang. 7 orang. 3 lelaki, 4 perempuan. Nasyid tau. Ke apa? 3 lelaki, 4 perempuan. Bukan nasyid. Dah, nasyid tau. 3 lelaki, 4 perempuan. Jangan tanya ni, tak jawab juga orang kita. Tak reti juga. Tak apa nak kenal molek. Hak kenalnya Fatimah. Itu dia kenal lah Fatimah. Fatimah dia kenal. Hak isteri kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Hak dua beradik tu. Hak tu. Isteri Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dia tahunya Fatimah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Fatimah Ali, Fatimah Ali. Lepas tu kacik Fatimah tungkak Ali. Tu je. Mana orang kita? Alah, kacik Fatimah tungkak Ali. Mana? Aduh tu. Fatimah radhiyallahu anha lah. Hak lain tu kena nak jawab 3 lelaki 4 perempuan pun kadang-kadang tak berapa pasti molek. 3 lelaki 4 perempuan. Tengok dia pun susunan dia ni. Dan mereka itu anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 7 orang. Mana 7 orang ni badal dia? Sayyiduna Qasim atuk sulung. Sayyiduna Qasim, anak Nabi yang paling tua. Yang mana 7 orang ni 6 daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. 6. Yang bongsu tu anak daripada Maryah Al-Qibtiyah. Dia ada Ibrahim hak belakang sekali tu. Hak bongsu sekali tu. Jadi anak Nabi yang pertamanya adalah Qasim. Maka Nabi digelar dengan Abul Qasim Nabi ni. Nabi digelar dengan Abu Qasim. Dan selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dibenarkan kita gelar dengan Abul Qasim. Abul Qasim tidak dibenarkan. Hanya gelaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abul Qasim ni hidup 2 tahun. Abul Qasim hidup 2 tahun. Yang mana kita maklumlah anak-anak lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mati pada masa budak belakalah. Mati pada masa budak.
Dah Qasim ni kira tua sikit lah. Qasim ni 2 tahun. Kata setengah, macam-macam pandangan lah. Ada kata 17 bulan. Ada kata 17 bulan. Dan ada pandangan kata 7 hari je. Tapi itu pandangan yang ditolak. 2 pandangan lah, sama ada 2 tahun ataupun kata setengah 17 bulan. Qasim ni. Kemudian Qasim Abdullah, hak anak hak bongsu lelaki daripada Khadijah radhiyallahu anha. Jadi dia anak-anak Nabi yang lelaki ni mati kecil. Hikmah dia apa? Hikmah dia kerana selepas dia Nabi tak ada Nabi dah. Nabi tak ada Nabi dah. Nabi kesudahan. Jadi kalau anak lelaki Nabi membesar menjadi manusia biasa, jadi rendahlah. Ada ni. Kan anak-anak Nabi lain kan. Nabi Daud, anaknya Nabi Sulaiman. Dia pada ni. Kalau pergi pada Nabi Ibrahim alaihissalam pula, 2 orang anak. Ismail alaihissalam dengan Ishaq alaihissalam. 2 tu dah. Dua-dua Nabi. Ada ni. Nabi Ishaq alaihissalam boleh anak pula. Nabi Yaqub alaihissalam. Yaqub alaihissalam boleh anak pula. Yusuf alaihissalam. Jadi anak Nabi Ibrahim, 2 beradik Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi. Anak Nabi SAW 3 lelaki, jadi manusia biasa. Jadi rendahlah. Sebab itulah hikmahnya anak lelaki Nabi diwafatkan pada masa kecil. Ni puak kafir Mekah kata ke Nabi ni, orang yang abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Abtar ni apa ni? Di antara makna dia lah. Di antara maknanya orang yang putus keturunan. Putus keturunan. Sebab keturunan ni belah anak lelaki. Keturunan pada ni. Jadi orang kafir Mekah ni kata ke Nabi kita ni abtar. Orang yang putus baka. Putus baka dia panggil tak? Putus baka. Tuhan berkata, inna syani'aka huwal abtar. Hak cerca ke engkau tu yang Muhammad yang abtar. Apa dia abtar? Dia mati kafir. Walaupun anak lelaki dia beriman dengan Nabi SAW pun abtar. Tak ada faedah dianya. Ada ni. Sekarang orang kafir kata Nabi putus baka. Sebab anak lelaki Nabi mati budak belaka. Mati kecil. Maka Tuhan kata inna syani'aka huwal abtar. Hak cerca akan dekai yang Muhammad yang abtarnya. Tengok Abu Jahal, anak dia Ikrimah, beriman dengan Nabi SAW, mati syahid dalam peperangan. Tapi adakah Abu Jahal boleh dapat manfaat daripada Ikrimah ni? Anak Abu Jahal yang mati syahid ni, dah. Dia abtar sebab dia mati kafir. Putus bakalah dia panggil. Walaupun anak dia, tapi macam bukan anak lah. Sebab mati kafir, anak pun mati syahid. Ikrimah tu kan. Kisah Ikrimah anak Abu Jahal pada masa pembukaan kota Mekah dia lari kan. Barulah kembali balik ke Mekah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati syahid dalam peperangan. Orang mati syahid ni boleh bagi syafaat 70 orang ahli keluarga. Dah Abu Jahal boleh syafaat. Dah abtar. Dia putus baka, tak ada kena-kena dengan anak dia sebab dia mati kafir. Memanglah anak cucu ni bekalan pahala kita. Tapi ibu bapa tok nenek mana ni yang mati dalam iman. Barulah tidak putus baka, tidak putus keturunan. Kalau ayah mak mati dan kufur, azbillah, abtar. Tak ada kaitan dengan anak-anak dia yang soleh, cucu-cucu dia beriman dan soleh, tak ada kena-mengena. Kalau seseorang tu mati kufur, azbillah, anak, cucu, cicit dia beriman dan beramal soleh, abtar, tak ada kaitan. Tak ada. Bukan baka dia.
Bukan keturunan dia. Ni takut ni. Ni takut bab-bab husnul khatimah, su'ul khatimah tu. Baik kesudahan, mati dalam iman. Jahat kesudahan, mati dalam kufur, alazzabillah. Mati dalam kufur ni bukan orang hidup, orang kafir. Orang hidup ni orang Islam yang beriman. Walaiyazabillah, mati kufur, maka abtar. Betul-betul, tak ada. Tak ada baka, tak ada keturunan. Jadi hikmah gitulah. Dimatikan anak-anak lelaki Nabi, ketiga-tiganya mati kecil belaka. Itu anak yang pertama. Jadi kena ingatlah, anak sulung kepada Nabi SAW daripada Khadijah radhiyallahu anha lelaki, anak bongsu pun lelaki. 3 lelaki 4 perempuan tu lah. 3 nak letak mana? Hak awal, hak akhir, anak Khadijah radhiyallahu anha. Hak seorang lagi tu, tu anak mak lain. Anak Maria Al-Qibtiyah, tu mak lain. Hak 3 lelaki tu, letak molek. Letak molek 3 tu. Dan Sayyidatuna Zainab. Ni anak sulung perempuan. Anak sulung perempuan namanya Zainab. Pada ni. Anak sulung perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab. Nanti pergi kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab juga. Zainab binti Jahshin. Zainab binti Huzaimah. Tapi tak sebut bawah tu Zainab binti Huzaimah. Sebab Zainab binti Huzaimah sama dengan Khadijah radhiyallahu anha, mereka wafat sebelum daripada Nabi wafat. Nanti isteri Nabi di bawah tu dia cerita 9 orang yang meninggal selepas Nabi wafat. Yang meninggal selepas Nabi wafat. Ada 2 isteri Nabi laginya, Khadijah radhiyallahu anha meninggal dulu. Satu lagi Zainab. Zainab binti Huzaimah. Dia panggil Zainab Ummul Masakin. Dia sangat suka membantu orang miskin. Zainab Ummul Masakin dia panggil. Ibu kepada orang miskin. Gelaran dia. Ummul Masakin. Ibu kepada orang miskin. Sebab apa ni? Jadi dia sangat-sangat pemurah dengan orang miskin. Itu Zainab tu, dia meninggal sebelum Nabi meninggal. Zainab binti Huzaimah. Hak kita biasanya Zainab binti Jahshin lah. Isteri kepada Zaid bin Harithah. Anak angkat Nabi SAW. Yang mana Zainab binti Jahshin tu adalah sepupu Nabi SAW. Ibu dengan ibu, adik-beradik. Ibu Nabi dengan ibu Zainab binti Jahshin, 2 beradik. Ibu dengan ibu lah. Sama-sama sama-sama sebelah ibu. Jadi kalau kira anak sulung perempuan Zainab. Isteri Nabi Zainab 2 orang. Orang sekarang Zainab tak glamour. Sebab apa? Sebab Zainab comel, jadi Jainab tu tak comel. Zainab comel, Jainab tu lah. Duduk Jainab. Dah nanti Raqiyah, Kiyah. Fatimah, Timah. Mana kata orang ni? Orang kampung nama comel. Faham tak ni? Dia nak kekal nama comel, mulut mak ayah. Tak. Bukan orang lain. Mulut kita mak ayah ni lah. Kalau kita panggil nama comel, nama penuh, orang akan panggil nama comel, nama penuh. Semua orang akan panggil yang sama. Ni mulut kita, mulut mak ayah. Kita panggil apa? Sebab tu kalau mak ayah panggil kak, habis orang tua panggil kak juga. Kalau mak ayah panggil adik, habis orang muda-muda panggil dia adik. Jadi tua dah, adik gitu. Ada ni. Dah. Dia dah mulut mak ayah dia gitu. Mulut mak ayah dia panggil gitu, gitulah lekat kawan-kawan dia panggil. Ada orang dia bagus. Nama anak dia panggil dengan lengkap. Zainab dia panggil. Fatimah dia panggil. Orang semua akan
panggil gitu belaka. Tapi kalau orang dulu memang bukan Zainab jadi Jainab, memang nama dia Jainab dah. Dah orang dulu dah. Bukan Zainab jadi Jainab. Ada ni. Bukan Fatimah jadi Timah. Memang ia letak dalam surat beranak tu Jainab, Timah, Kio, Kutung, Merah. Apa lagi dulu kan banyak-banyak nama glamour. Dia suka pula dah. Bunga. Dah sungguh Kutung lagi, bunga lagi. Dah, bukan ada nama Kutung. Kutung. Melo. Tak apalah, tulis je lah. Orang dulu. Dah. Ya, kalau kita dah anak sulung, nak cari nama tu, anak sulung. Anak sulung lelaki. Anak sulung perempuan pula. Macam mana? Kita boleh anak perempuan yang pertama ni. Kita akan cari nama yang paling kita kenal. Dan ini anak pertama. Dan ni Zainab ni anak pertama perempuan lah. Anak pertama. Macam mana mak ayah? Orang apa? Teruja. Teruja dengan anak sulung yang pertama ni, perempuan ni, dia akan cari nama yang paling disuka. Ni, Zainab. Nama anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak yang kedua. Anak sulung yang pertama. Dan Sayyidatuna Ruqayyah. Ruqayyah ni isteri kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Ruqayyah. Ruqayyah ni anak perempuan Nabi yang mana kalau kira hak paling comel sekali adalah Ruqayyah. Bini isteri kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidatuna Ummu Kalsum. Ummu Kalsum ni isteri Uthman radhiyallahu anhu selepas Sayyidatuna Ruqayyah meninggal. Batu Sayyidina Uthman digelar sebagai Zunnurain, mempunyai dua nur, dua cahaya. Dah dua anak perempuan Nabi menjadi isteri kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kemudian ulama berbeza pandangan lah antara Fatimah dengan Ummu Kalsum ni, mana sebenarnya hak kakak dengan hak adik. Ada setengah mengatakan Fatimah hak bongsu perempuan. Di sini dak ni. Di sini yang bongsu perempuan adalah Ummu Kalsum. Ummu Kalsum lah yang bongsu perempuan. Tapi kita biasa sebut Fatimah tau. Fatimah, bongsu perempuan ada tak? Fatimah bukan bongsu perempuan, Fatimah kakak kepada Ummu Kalsum. Dan Fatimah lah yang paling hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu orang ingat ke Fatimah ni bongsu perempuan. Sebab bongsu lelaki pun tak kira dah, sebab tak ada hak lelaki hak bongsu tu tak ada. Jadi yang bongsu masih hidupnya, orang ingat ke Fatimah lah, sebab Fatimah lah yang paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ke mana-mana, dia akan bawa Fatimah radhiyallahu anha, hak paling rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hak dalam kitab kita ni, hak bongsunya adalah Ummu Kalsum. Dan Sayyiduna Abdullah, ni bongsu lelaki, betul lah. Tapi wafat pada masa kecil. Jadi yang bongsunya hak perempuan lah. Hak bongsu hidup. Ada ni. Sebab bongsu betulnya adalah Abdullah, tu bongsu lelaki, bongsu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Pun sama juga mati pada masa kecil. Mati pada masa kecil juga. Dan ialah Abdullah ni yang dia tulis macam mana? Yang dilakabkan. Macam ni.
saya ni yang dilepaskan. Jawi lama ni yang dilepaskan. Dah tak? Yang dilaqabkan, yang digelar. Yang dilaqabkan, yang digelar dengan at-tayyib dan at-tahir. Digelar dengan at-tayyib, digelarkan dengan tahir adalah Abdullah. Jadi tayyib, tahir ni bukan anak lelaki Nabi yang lain. Sebab ada setengah pandangan dia 7 orang ni atas pandangan yang muktamad. Tidak dinafikan ada pandangan yang lain. Tidak ada ni pandangan lain. Ada kata tahir anak lelaki Nabi yang lain pula. Tayyib anak lelaki Nabi yang lain pula. Oh jadi ramah. Dah ada. Tayyib sama, tahir sama, yang dilaqabkan, yang digelar kepada Abdullah anak bongsu lelaki Nabi daripada Khadijah radhiyallahu anha. Dan Sayyiduna Ibrahim. Dan sekalian mereka itu, sekalian segala anak Nabi 7 orang ni, ibunya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, melainkan Sayyiduna Ibrahim, maka ibunya Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mana anak Nabi yang 7 orang ni, keenam tu adalah anak Khadijah radhiyallahu anha, melainkan Ibrahim adalah anak daripada Maryah Al-Qibtiyah. Yang mana Maryah Al-Qibtiyah ni dia asalnya hamba yang dihadiahkan oleh Raja Buqaykis, Raja Mesir. Kemudian Nabi merdekakan Maryah Al-Qibtiyah. Jadi daripada Maryah Al-Qibtiyah ni lah lahirnya Ibrahim. Yang mana hak Nabi diriwayatkan Nabi mana ni? Nabi menangislah, keluar air mata dengan kematian Ibrahim ni. Dia bila tengok sahabat, bila tengok Nabi SAW menangis, maka sahabat pun menangis belaka. Ada ni. Menangis ni ialah manusia. Manusia. Ada. Sedih dengan kematian. Tu tak pelik sebab Nabi SAW bersifat dengan sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat. Bila manusia biasanya timbul sedih, maka Nabi pun timbul sedih. Tapi kesedihan Nabi SAW ni bukanlah hak melampau. Hak melampau tu, hak tu menjatuhkan maruah. Mana kalau sedih biasa, kematian anak itu adalah sifat manusia. Yang mana Ibrahim ni, dia kata setengah riwayat menceritakan hidup selama 70 hari. Hidup selama 70 hari. Ada setengah mengatakan hidup selama 16 bulan 8 hari. Ada setengah mengatakan hidup setahun 10 bulan 6 hari. Ni ada beberapa pandangan lah. Ada menyatakan Ibrahim meninggal hidupnya 70 hari. Ada setengah mengatakan hidupnya 16 bulan 8 hari. Ada mengatakan setahun 10 bulan 6 hari. Besar dah sikit tu. Ketika matinya Sayyidina Ibrahim AS ni, berlakulah gerhana. Berlakulah gerhana matahari pada masa kematian Sayyiduna Ibrahim. Bila berlaku je gerhana, maka orang manusia pun kata gerhana kerana kematian Ibrahim, anak bongsu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi pun sabda, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankashifani li mauti ahadin. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nabi kata matahari bulan adalah dua tandaan daripada segala tandaan-tandaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata tidak berlakunya gerhana matahari, tidak berlakunya gerhana bulan kerana mati seseorang. Dah pada hari kematian Ibrahim berlaku gerhana, maka orang pun katalah ni berlaku gerhana kerana kematian Sayyidina Ibrahim. Dah tak Nabi kata tak, matahari bulan dua tanda daripada segala tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak gerhana kerana kematian seseorang. Ini hak Sayyidina Ibrahim. Dan bermula segala isterinya sallallahu alaihi wasallam yang tertinggal, kemudian daripada wafat Nabi sallam 9 orang. 9 orang lah. Wafat meninggal selepas Nabi wafat. Hak 2 orang, Khadijah radhiyallahu anha dan juga Zainab binti Huzaimah, dia mati pada tahun yang keempat. Mati pada tahun yang keempat sebelum daripada Nabi wafat. Wallahu a'lam.